Assalamualaikum. Nama saya Huzaimi. Saya penulis buku ini. Dan saya sering ditanya 3 soalan. Salah satu soalannya, apa kaitan Global Financial Crisis 2007-2008 dengan apa yang dialami dunia sekarang ini, yakni krisis COVID-19. Krisis COVID ni memaksa penutupan syarikat. Dan penutupan syarikat ini mendatangkan mudarat kepada perniagaan dan kepada ekonomi. Adakah ekonomi dunia mampu menangani krisis ini? Anda akan mendapati dengan membaca buku ini bahawa mereka tidak begitu kuat. Ini disebabkan krisis Global Financial Crisis 2007 ke 2010 telah meretakkan kekuatan ekonomi dunia. Dan krisis itu telah pun diselamatkan oleh pengeluaran dan pengaliran wang tunai yang begitu banyak. Umpama jadi Amerika Syarikat daripada nisbah debt to GDP ratio 0.6%, yakni 60%, sehingga sekarang menjadi lebih kurang 130%. Ini menandakan terlalu banyak hutang dan wang dolar di dunia. Apa yang perlu dibuat, yakni untuk membaik pulih infrastruktur kewangan di serata dunia dan di dalam sesuatu negara, tindakan itu tidak diambil. You akan baca dalam buku ini. Kerana ini tindakannya terlalu susah ataupun dianggap terlalu susah. Dan lagipun remedi atau ubat yang telah diberikan, yakni meningkatkan kecairan pasaran kewangan, terbukti boleh membuat repair atau pembaik pulih kepada ekonomi negara. Tetapi mereka tidak baik sepenuhnya. Tindakan mereka meningkatkan kecairan ke dalam money market atau pasaran kewangan ni ada balasan dia. Balasan dia ialah kalau wang tu tak masuk kepada real economy ataupun ekonomi nyata, berbanding kepada ekonomi Wall Street atau pemasaran saham. Dan apa yang akan terjadi ialah spekulasi yang meningkat, harga-harga saham yang terlalu tinggi, yakni akan jatuh mendadak, dan paling penting sekali akan menyebabkan inflasi yang terlalu tinggi sehingga rakyat jelata sendiri tak boleh mampu nak membeli makanan. Itu bahayanya remedi satu ini. Dalam buku ini, you akan dapati apa yang dipikirkan pada masa itu perlu dibuat untuk infrastruktur, kewangan dan ekonomi di dunia. Soalan lagi satu yang saya selalu dapat, apakah tindakan yang paling penting dalam keadaan tegang sekarang ini? Nyata penutupan ekonomi, penutupan syarikat, PKP yang diadakan di Malaysia ini adalah pilihan yang dibuat antara hidup dan sara hidup. Nyata kerajaan Malaysia telah memilih hidup. Tetapi ini mendatangkan mudarat kepada perniagaan. Dan ini juga mendatangkan risiko kepada bank-bank dan syarikat-syarikat kewangan. Dalam buku saya tu, keadaan yang sama telah telah terjadi kepada syarikat-syarikat kewangan di serata dunia. Apakah tindakan mereka pada masa itu? Selamatkan deposit rakyat. Ini bukan menyelamatkan bank-bank dan syarikat-syarikat kewangan. Ini bukan menyelamatkan pengurusan yang tersebut yang nyata telah membawa bank-bank dan syarikat-syarikat kewangan tu ke tahap dan ke peringkat yang membahayakan. Tetapi mereka menyelamatkan bank itu untuk menyelamatkan deposit rakyat di situ.
dalam The Great Depression. Depression ni satu yang berlaku amat jarang sekali. Yang terakhir berlaku di dunia ni 90 tahun lalu. Sebab depression tu terjadi pada tahun 1930 di Amerika Syarikat ialah bank-bank di Amerika Syarikat runtuh. Dengan dia runtuh, hapus lebih kurang 10% jumlah deposit rakyat. Kamu ada RM2 dalam bank tu, tiba-tiba tak ada. Bank tu pun dah tak ada, hilang. Habis, tutup. So, keadaan begini adalah satu yang teramat penting sekali untuk dijaga. Sama juga dalam buku saya nyatakan tahun 2007-2010, prime motivation diorang selamatkan deposit. Tetapi mereka tak boleh selamatkan deposit saja. Mesti ada kenderaan yang mengumpul deposit itu, yang membawa deposit itu ke hadapan. Jadi mereka selamatkan bank dan ada teknik lagi. Tapi teknik itu dalam buku. Kena beli, kena baca. Jangan tak baca. Dah pergi sekolah dah baca kan? Beli buku ni. Dan soalan ketiga yang paling kerap saya dapati mengenai buku saya, sangat mudah. Apakah yang perlu dibuat oleh kerajaan dan sesuatu negara itu dalam membangunkan diri kembali daripada krisis ekonomi disebabkan PKP dan juga krisis ekonomi di sekata dunia sekarang ni? Soalannya telah pun terjawab dalam buku ini dengan menunjukkan dua perkara penting. Ciri-ciri pembangunan yang perlu dari segi sesuatu perniagaan, daripada perniagaan itu kecil sehingga perniagaan itu menjadi perniagaan antarabangsa. Apa yang terjadi dalam perniagaan itu dan apakah yang perlu dibuat oleh kerajaan. Dan yang kedua, cara-cara membangunkan sesuatu negara daripada sesuatu negara itu baru mendapat kemerdekaan. Yang terakhir ni ilham daripada makcik saya yang tanya, dia orang ni sekarang dah merdeka, dia tahu ke apa nak buat dengan negara dia? Memang betul. Makcik saya cakap memang betul. Dalam situ, you akan dapati semua yang you perlu tahu. Jadi lengkap di situ dalam buku saya menceritakan apakah relevan buku ini, pengajaran dalam buku ini kepada apa yang berlaku di dunia sekarang. Ingat, pengetahuan adalah perkara yang paling bernilai dalam dunia ini. Kalau you pergi kepada salah satu display yang diadakan 100 tahun sekali oleh Maharaja Jepun, dia membuka safe keluarga dia. Ni tempat simpanan keluarga dia. Dia berkunci 100 tahun, buka hanya sekali saja untuk ditunjuk kepada rakyat. Kalau you pergi kepada situ, you akan mendapati perkara yang dia simpan. Bukan jongkong emas, bukan berlian berlonggok-longgok, bukan duit kertas. Tapi apa yang disimpan adalah pengetahuan. Jadi dapatkan pengetahuan anda, tingkatkan pengetahuan anda, nescaya anda berjaya.